Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kelas PDPR kita bagi bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard pembelajaran hari ini ialah menyelesaikan masalah melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi matematik tingkatan 4 KSSM. Video ini merupakan bahagian terakhir bagi bab 6. Okey, jadi ini adalah contoh 14 buku teks muka surat 171. Kita akan baca sama-sama soalan. Puan Carol perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Soalan A, tulis dua ketaksamaan linear selain X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong yang mewakili syarat pemilihan peserta pertandingan choir. Okey, jadi kawan-kawan, kita akan selesaikan soalan A dahulu. Okey, jadi soalan kita ialah tulis dua ketaksamaan linear selain yang dia beri tu. Okey, jadi untuk tulis dua ketaksamaan linear, kita perlu faham daripada soalan kena keluarkan data. Kita kena kenal pasti dua pemboleh ubah yang dia beri. Okey, jadi pemboleh ubah ni kalau kita baca pada soalan, cikgu dapat dua, iaitu yang pertama perempuan, bilangan peserta perempuan, dan yang kedua ialah bilangan peserta lelaki. Okey, jadi cikgu keluarkan data itu, cikgu anggap X sebagai bilangan peserta perempuan. Saya anggap X untuk bilangan peserta perempuan. Okey, yang kedua, cikgu anggap Y sebagai bilangan peserta lelaki. Okey, jadi cikgu dah tahu X dan Y itu apa. Perempuan X, Y lelaki. Saya cari lagi data daripada soalan. Okey, jadi soalan tu dia nyatakan Puan Carol perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid. Okey, paling ramai 20 orang. Jadi kita boleh katakan dekat sini bilangan peserta perempuan kita tambahkan dengan bilangan peserta lelaki selebih-lebihnya 20 orang. Maksudnya dia tak akan lebih. Dia akan jadi kurang atau sama dengan 20. Kerana paling banyak 20 orang. Okay, jadi ini bermaksud X tambah Y kurang atau sama dengan 20. Okey, jadi kita dah dapat ketaksamaan yang pertama. Bagi ketaksamaan yang kedua, baca lagi daripada soalan, kita dapat data. Soalan katakan bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Dia kata sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Okey, jadi dekat sini. Bilangan peserta perempuan kita akan gantikan dengan huruf X. Sebab bilangan peserta perempuan adalah X. Sekurang-kurangnya 2 kali. Maknanya lebih besar atau sama dengan sebab paling kurang. Maknanya dia lebih besar. Okey. Sekurang-kurangnya 2 kali bilangan peserta lelaki. 2Y. Okey, jadi dekat sini bolehlah cikgu bilangan peserta perempuan X. Okey, jadi kita tulis X. Sekurang-kurangnya ni membawa maksud lebih besar atau sama dengan 2 kali peserta lelaki. Okey, jadi 2 kali peserta lelaki ialah 2Y. Okey, jadi kita dah siap. Inilah dua ketaksamaan kita. Okey, baiklah, kita akan beralih pada soalan B. Soalan B kata lukis dan lorek rantau. Jadi kita ada dua kerja kat sini. Pertama lukis dan kedua lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Okey, daripada soalan nombor 1 tadi kita dapat dua ketaksamaan. Pertama X tambah Y kurang atau sama dengan 20. Dan yang kedua kita dapat tadi X lebih besar atau sama dengan 2Y. Okey, jadi macam biasa kena bina jadual nilai. Okey, jadi step pertama jadual nilai. Okey, jadi isikan jadual nilai macam cikgu ajar sebelum ni. Kolom atas X, kolom bawah Y, nak tukar pun tak apa. Okey, jadi X, biasanya memang kita ambil kosong lah, senang kan? Okey, yang kedua, kalau pelajar lihat pada soalan, maksimum
Okey, jadi maksimum dia 20, kita boleh ambil juga nilai 20 ni untuk jadi X. Sebab nilai maksimum bagi X ialah 20 tadi kan. Jadi kita boleh letak 20 kat sini. Okey, kemudian kita akan cari nilai Y macam biasa. Salin dulu dia punya ketaksamaan X tambah Y sama dengan 20. Okey, kemudian jadikan Y perkara rumus. Y sama dengan negatif X tambah 20. Okey, kalau yang pertama X sama dengan kosong. Apabila X sama dengan kosong, kita gantikan tempat X dengan kosong. Kita akan dapat nilai dia adalah 20. Okey, jadi cikgu isikan Y 20. Okey, untuk situasi kedua, apabila X sama dengan 20, Y cikgu gantikan dengan 20 untuk X. Y sama dengan negatif 20 tambah 20. Cikgu akan dapat kosong. Okey, cikgu dapat dua koordinat di sini. Okey, jadi kita akan plotkan koordinat kita sama-sama. Sekejap lagi. Kita buat soalan kedua pula. Okey, bagi soalan kedua, X lebih besar atau sama dengan 2Y. Okey, jadi ni dia punya ketaksamaan dia X lebih besar atau sama dengan 2Y. Kita tukar dia dalam bentuk persamaan. Okay, jadi first tukar dalam bentuk ketaksamaan X sama dengan 2Y. Jadi atas isi X, bawah isi Y. Okey, jadi nak tiru nilai X yang tadi pun boleh. Awak nak pakai nilai yang lain pun boleh. Okey, jadi cikgu nak tiru yang tadi je, 0,20. Supaya senang nak lukis. Okey, kemudian cari nilai Y macam tadi. Gantikan nilai apabila X sama dengan 0. X sama dengan 2Y. Okey, jadi cikgu sambung kat sebelah ni. 0 sama dengan 2Y. Y sama dengan 0 bahagi 2. Kita dapat Y sama dengan 0. Okey, jadi dia dapat 0, 0. Apabila X 0, Y juga 0. Okey, seterusnya apabila X sama dengan 20. Kita gantikan nilai 20. 20 sama dengan 2Y. Y akan jadi 20 dibahagikan dengan 2. Y sama dengan 10. Okey, jadi cikgu dah dapat nilai Y dia 10. Cikgu masukkan dalam jadual. Okey, kemudian kita dapat 4 koordinat di sini. Okey, jadi mana koordinat tu? Ni koordinat pertama. Ni koordinat kedua. Koordinat ketiga. Dan koordinat keempat. Ada 4 koordinat untuk bina 2 garis lurus. Okey, jadi rujuk pada satah Cartesian di sebelah kanan slide. Okey, pertama sekali satah Cartesian ni kosong. Terpulang kepada pelajar untuk isi dia punya skala dia. Okey, jadi cikgu bercadang kan, ni ada kotak-kotak ni. Nilai Y cikgu mesti cukup 20 sebab Y paling tinggi dekat sini 20. Awak boleh pakai, nak pakai 5, 10, 15, 20 pun boleh. Tapi nanti graf awak jadi kecil kan. Okey, jadi cikgu bercadang, cikgu nak naik setiap kotak ni dengan 5. Jadi saya pakai sipil 5. 2 kotak 5 unit. Jadi cikgu tandakan pada rajah 2 kotak dengan nilai 5. 2 kotak lagi 10. 2 kotak lagi 15. 20, 25. Okey, jadi ini paksi Y cikgu mewakili bilangan pelajar lelaki. Okey, untuk paksi X juga cikgu nak pakai skala yang sama. Saya pakai sini 5, 10, 15, 20, 25. Okey, jadi ini untuk paksi X, ini pelajar perempuan. Minta maaf. Okay, jadi ini untuk pelajar perempuan. Okey, kemudian kita akan plotkan graf yang kita nak lukiskan. Cara nak buat graf yang pertama tadi adalah
Okey, jadi dekat sini cikgu dah tulis mula-mula kita bina jadual nilai. Kemudian yang kedua, step yang kedua untuk bina garis lurus ialah kita akan memplotkan koordinat yang kita dapat tadi. Okey, jadi mula-mula bina jadual nilai, kemudian kita akan plotkan. Koordinat pertama kita 0, 20. Okay, jadi sini 0, X 0, naik jumpa 20, cikgu pangkahkan dia. Okey, kemudian 20, 0. Okey, jadi cari 0, cari 20 di sini. 0, 20, X 20, Y 0, di sini kedudukan dia. Okey, kemudian cikgu akan ambil pembaris, saya akan sambungkan dia panjang-panjang. Okey, jadi pelajar, kalau nak pakai skala yang lain selain cikgu pakai ni pun boleh, tapi nanti graf awak akan berbeza saiz dia, tak ada masalah. Okey, jadi cikgu dah gariskan dia. Ini adalah garisan bagi X tambah Y kurang sama dengan 20. Okey, yang kedua kita akan plotkan 0, 0. Ini bagi graf yang nombor 2 kat bawah tu. Okay, jadi 0, 0 di sini paling senang 0, 0. Kemudian 20, 10. Okay, jadi 20 naik jumpa 10 dia di sini. Okay, jadi ambil pembaris sambungkan dia. Okey, jadi cikgu dah plot ni. Di sinilah kedudukan garis lurus ni. Garis lurus X sama dengan 2Y. Okey, jadi daripada soalan dia kata lukis dan lorek. Okey, jadi lukis dah siap, kita kena buat lorek rantau pula. Okey, jadi nak lorek, kena ada ketaksamaan dia. Ini ketaksamaan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, berdasarkan soalan ialah X lebih besar atau sama dengan 0. Dan yang keempat, Y lebih besar atau sama dengan 0. Okey, cikgu dapat dari mana? Cikgu dapat daripada soalan. Okay. Jadi cara dia adalah untuk soalan pertama, kita tukarkan Y menjadi perkara rumus. Dia senang nak lorek ni kalau kita tukarkan Y dia dekat depan. Okay, jadi macam-macam cara boleh. Salah satunya awak tukarkan Y dekat depan. Jadi X tambah Y kurang sama dengan 20. Y kurang sama dengan negatif X tambah 20. Okay, jadi di manakah garisan tersebut? Di sini. Jadi cikgu colorkan warna biru ni. Soalan kata kurang daripada. Bila soalan kata kurang, lorekkan akan berada pada rantau bawah. Jadi dia pada rantau bawah. Okey. Kemudian untuk jawab soalan kedua, X lebih besar atau sama dengan 2Y. Jadi cikgu bawa ke sini, X lebih besar atau sama dengan 2Y. Cikgu cakap tadi paling senang nak lorek kalau Y dekat depan kan. Okey, jadi saya tukar kedudukan Y tu. 2Y, dia akan jadi kurang atau sama dengan X. Sebab saya terbalikkan semua simbol dan operasi sebelah kanan kiri tu, simbol akan bertukar. Jadi dia akan jadi kurang kat sini. Jadi Y kurang atau sama dengan X kedua. Okay, jadi manakah garisannya? Di sini. Yang cikgu colorkan dengan warna hijau ni. Okay, jadi rujuk pada soalan. Lepas kita letak Y dekat depan, dia jadi kurang kan? Okey, jadi kurang ke mana? Kurang akan ke bawah. Kita akan lorekkan kawasan rantau ke bawah bagi graf ini. Okey, jadi dua ketaksamaan dah settle. Yang pertama dah, yang kedua dah. Kita akan pergi yang ketiga. X lebih besar atau sama dengan 0. Di manakah garisan dia? Okey, jadi garisan dia adalah pada paksi Y. Jadi cikgu colorkan dengan warna kuning. Ini garisan dia. Pada paksi Y, yang tegak ni, ini adalah garisan X sama dengan 0. Okey, jadi dia kata lebih besar. Lebih besar akan ke kanan. Okey, akhir sekali Y lebih besar atau sama dengan 0. Garisan dia berada di mana? Berada di bawah ni. Pada paksi X. Jadi ni garisan dia. Dia kata lebih besar akan naik ke atas. Y lebih besar, dia akan naik ke atas. Okey, jadi di manakah kedudukan keempat-empat lain anak panah tu bertemu?
Okey, jadi kalau pelajar perhatikan di manakah tempat yang patut kita lorik, dia adalah di kawasan bawah ni. Kerana ada 4 anak panah bertemu. 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, jadi semua anak panah bertemu pada segitiga yang bawah. Kenapa cikgu tak ambil yang atas ni? Kerana garisan warna hijau ni anak panah dia ke bawah. Jadi dia tak cukup anak panah, kita tak boleh lorik pada kawasan atas. Jawapan dia pada kawasan bawah. Okey, jadi ambil pembaris. Panjang-panjang lorikkan dari hujung ke hujung graf. Jangan terkeluar daripada garisan. Guna pembaris ya. Okey, jadi dah siap. Inilah lukis dan lorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Okey, jadi cikgu nak tunjuk yang cantik sikit lah. Di manakah kawasannya? Di kawasan bawah ni. Okey, di kawasan bahagian bawah ni. Itulah kawasan jawapan kita. Okey, jadi untuk soalan C, daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum bagi peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki 5 orang. Okay, jadi lelaki 5 orang, perempuan berapa? Soalan dia macam ni. Apabila lelaki sama dengan 5, lelaki ni 5 orang, perempuan dia nak minimum dia berapa dan maksimum dia berapa. Okey, jadi cara kita nak selesaikan adalah dengan menggunakan pembaris. Okey, jadi cara nak jawab dia adalah awak ambil pembaris, awak letak pada nilai 5. Kenapa cikgu pilih 5 paksi Y? Kerana Y mewakili lelaki. Soalan kan kata tadi lelaki 5 orang. Okey, jadi letak pembaris pada lelaki 5 orang ni, paksi Y. Buat garisan putus-putus, jumpa dengan garisan, dua garisan bagi ketaksamaan yang kita dah lukis tadi. Okey, jadi kita tengok jawapan dia macam mana. Okey, jadi pada soalan dia kata tentukan bilangan minimum dan maksimum bagi peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki 5 orang. Okey, jadi caranya adalah awak cari dulu bilangan lelaki 5 orang tadi, letak pembaris, awak buat garis putus-putus, dia dah jadi seperti rajah ni kan. Okey, jadi 10 yang pertama jumpa ni ialah bilangan minimum dan 15 adalah bilangan maksimum. Okey, jadi ni minimum dan ni adalah maksimum. Okey, jadi jawapan kita apabila lelaki 5 orang, jadi bilangan maksimum, cikgu mula dengan minimum, bilangan minimum peserta perempuan ialah 10 dan bilangan maksimum perempuan ialah 15 orang. Okey, jadi dah siap untuk soalan C1. Apabila lelaki 5 orang, paling sikit perempuan 10 orang, paling ramai perempuan boleh join, choir tu adalah 15 orang. Okey. Soalan C2, tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan choir. Berikan justifikasi anda. Okey, jadi Y kan lelaki kan? Jadi 5 orang lelaki kat mana? 8 orang lelaki kat mana? Dia lebih kurang dekat kawasan ni. Ni 8 lah. Jadi cikgu tulis sini 8. Jadi cikgu pun ambil pembaris macam tadi, buat garis putus-putus. Tegak, pakai pembaris. Okey, bila saya letakkan pembaris, kawasannya tidak termasuk kawasan berlorik. Okey, jadi cikgu tulis kat sini, luar rantau berlorik. Okey, bila situasi dia luar rantau berlorik, kita boleh katakan syarat pemilihan tidak dipatuhi kerana Y sama dengan 8 berada di luar rantau berlorik. Okey, jadi ni jawapan dia. Syarat pemilihan tidak dipatuhi kerana
berada di luar rantau berlorik. Maknanya kalau lelaki 8 orang ni tak mungkin berlaku lah. Sebab dia nak syarat dia tadi bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Okey, jadi dah siap soalan contoh 14. Okey, jadi kita akan terus pergi kepada contoh 15. Jumlah maksimum penumpang kereta api di sebuah taman tema ialah 30 orang. Sebagai langkah keselamatan bilangan penumpang dewasa diwajibkan sentiasa melebihi atau sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak. Okey, jadi dekat sini cikgu terus nampak dia punya pemboleh ubah, iaitu yang pertama penumpang dewasa, yang kedua kanak-kanak. Okey, jadi kita terus setkan. Cikgu nak setkan dewasa ni, kanak-kanak ni sebagai X dan dewasa sebagai Y. Okay, jadi awak kena setkan sendiri, nak terbalik dari cikgu pun tak kisah, nak guna pemboleh ubah lain pun tak kisah. Okey, jadi soalan pertama dia. Tuliskan dua ketaksamaan linear. Selain daripada X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong yang mewakili situasi yang diberikan. Okey, jadi dekat sini kita kena keluarkan data yang ada pada soalan. Okay, jadi bila dia kata jumlah maksimum. Maksimum ni maksudnya paling banyak adalah 30 orang. Maknanya kita boleh kata kat sini ketaksamaan kita yang pertama ialah apabila kanak-kanak ditambahkan dengan bilangan dewasa, dia tak akan lebih daripada 30 orang. Sama dengan 30 tak apa sebab dia kata dekat sini maksimum. Bila maksimum adalah kurang atau sama dengan 30. Ini ketaksamaan kita yang pertama. Okey, jadi ketaksamaan kita yang kedua, kita nampak dekat sini dia kata bilangan penumpang dewasa sentiasa melebihi atau sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak. Okey, jadi cikgu nak elakkan ayat dia ni. Dewasa melebihi atau sama. Bila kata atau sama ni dia ada sama dengan nanti. Dengan kanak-kanak. Okay, jadi ayat dia yang cikgu colourkan warna biru. Okay, jadi berdasarkan ayat tu kita katakan dewasa tadi adalah Y. Dia kata kena lebih atau sama dengan. Maknanya simbol dia adalah melebihi atau sama dengan ni lebih besar atau sama dengan Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, jadi cantik kita dah dapat dua ketaksamaan dekat sini. Jadi soalan A dah settle. Kita pergi kepada soalan B. Okey, jadi macam tadi lagi soalan B ni minta kita lukis dan lorek rantau. Okey, jadi untuk lukis dan lorek rantau, syarat pertama mesti guna jadual nilai. Jadi kita guna jadual nilai seperti yang cikgu tunjukkan dekat sini. X dan juga Y. Sama macam tadi. Okey, jadi X, cikgu nak letak kosong. Saya suka ni dia letak 30 ni, cikgu pun tiru 30. Awak nak letak 10 pun boleh. Terpulang kepada awak. Cuma nanti graf kita akan berbeza saiznya. Tapi macam mana pun garis lurus jawapan akan sama. Okey, jadi cikgu dapat X tambah Y sama dengan 30. Saya tukar dalam bentuk persamaan. Kemudian apabila X sama dengan kosong, saya gantikan nilai kosong tambah Y sama dengan 30. Y sama dengan 30. Jadi cikgu dapat apabila X kosong, Y 30. Saya isi pada jadual. Kemudian apabila X sama dengan 30, 30 tambah Y sama dengan 30, Y sama dengan 30 tolak 30, Y sama dengan kosong. Cikgu dapat apabila X 30, Y kosong. Saya isikan pada jadual. Okey, kemudian yang ni senang. Dia jadi Y sama dengan X. Jadi cikgu isi kolom atas X, kolom bawah Y. Cikgu suka kosong. Jadi apabila X kosong, apabila Y sama dengan X, apabila X kosong, Y juga akan jadi kosong. Cikgu gantikan nilai X ni dengan kosong. Jadi Y pun jadi kosong. Lagi satu cikgu nak pakai 30 lah macam atas sama. Okey, jadi Y sama dengan 30 juga. Sebabkan dia sama. Ni kan Y sama dengan X. Jadi apabila X kosong, Y kosong. Apabila X 30, Y 30. Okey, jadi dah settle. Dah dapat nilai ni kita plotkan pada graf. Cikgu ringkaskan dekat sini kita dapat dua koordinat. Untuk soalan pertama kita dapat koordinat pertama 0, 30. Di manakah kedudukan dia? Di sini. Okey, jadi pelajar tolong perhatikan yang cikgu tandakan dengan
warna merah, 030 di sini. Okey, saya tukar warna lain. Nampak sikit. Okey, jadi 030 di sini. Kemudian kita ada koordinat kedua, iaitu 30. Di mana dia? 30 di sini. Okey, jadi ambil pembaris, sambungkan dia panjang-panjang macam garisan warna merah ni. Okey, jadi dekat garisan warna merah ni, nama persamaan dia adalah X tambah Y sama dengan 30. Okey, jadi kita dah dapat persamaan yang pertama. Okey, jadi bagi persamaan yang kedua, koordinat dia yang pertama ialah 0, 0. 0, kan senang kan? Jadi di sini 0. Dan yang kedua 30, 30. Okey, jadi 30, 30 di sini. Ambil pembaris, sambungkan dia panjang-panjang. Kita dapat dia punya persamaan garis lurus bagi Y sama dengan X. Jadi ini garisan Y sama dengan X. Okey, jadi kita dah dapat dua garisan. Okey, seterusnya rujuk pada soalan. Soalan kata lukis. Lukis dah settle. Lukis dah siap. Kemudian kita kena lorekkan dia. Jadi nak lorek, jangan lupa data yang dibagi. X lebih besar atau sama dengan 0. Lagi satu Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi X lebih besar atau sama dengan 0. Y lebih besar atau sama dengan 0. Okey, jadi cara nak lorek. Yang pertama, X tambah Y kurang daripada 0. Cikgu cakap letak Y dekat depan. Tak nak pun tak apa. Tapi saya prefer awak letak kat depan supaya senang nak tentukan rantau yang nak kena lorek. Jadi Y negatif X tambah 30. Di manakah garisannya? Di sini. Yang cikgu warnakan dengan warna merah ni. Jadi sini kedudukan. Okay, jadi soalan kata dia kurang. Bila kurang, kedudukan dia ke bawah. Jadi dia ke bawah. Seterusnya, kita akan buat untuk Y lebih besar daripada X. Okey, jadi di sini dia punya graf. Sini graf dia. Soalan kata lebih besar. Yang ni tak payah nak adjust sebab Y dah duduk dekat atas. Jadi lebih besar dia ke atas. Okey, seterusnya X lebih besar. X sama dengan 0. Di manakah line dia? Line-nya di sini. X sama dengan 0 pada paksi Y. Ini adalah X. Maaf. Ini adalah X sama dengan 0 pada paksi Y. Anak panah dia ke kanan. Sebab X tu lagi besar daripada 0. Okey, kemudian Y lebih besar daripada 0. Di manakah garisannya? Di bawah. Okey. Jadi di sini garisannya. Dia lebih besar, dia akan ke atas. Jadi dia akan ke atas. Okey, jadi dia ke atas. Di manakah semua garisan bertemu? Di sini. Okey, jadi kalau pelajar agak keliru nak menggunakan garis anak panah ni, awak juga boleh gunakan kaedah nombor macam yang cikgu dah ajar sebelum ni. Okey, jadi dah siap soalan B. Inilah kawasan yang patut kita lorekkan. Okey, jadi kita masuk soalan C. Yang kedua terakhir tu. Soalan menyatakan daripada graf, tentukan bilangan maksimum kanak-kanak yang dibenarkan menaiki kereta api. Okey, jadi caranya adalah awak cari paksi kanak-kanak, kanak-kanak paksi X. Okey, jadi cari tempat paling hujung pada graf yang kita lorekkan. Jadi manakah tempat paling hujung pada rantau berlorek ni? Dekat sini. Okay, jadi kanak-kanak dia akan ke bawah. Okay, jadi buat garis putus-putus ke bawah. Ni garis ni lari sikit. Okay, jadi awak buat garis putus-putus ke bawah. Dia akan jadi di sini. Ni tempat paling hujung. Buat putus-putus-putus ke bawah. Cari kawasan kanak-kanak. Di sini nombor dia 15. Okay, jadi ini adalah maksimum bagi kanak-kanak. Okay, jadi jawapan C kita ialah C. Bilangan maksimum bagi kanak-kanak ialah 15 orang. Okey, jadi siap soalan C. Okey, jadi soalan D yang terakhir untuk hari ini ialah jika terdapat sebanyak 18 orang penumpang kanak-kanak, adakah kesemua penumpang kanak-kanak boleh menaiki kereta api secara serentak? Berikan justifikasi anda. Okey, jadi macam tadi, tengok pada graf.
15 dekat kawasan ni. Ni yang cikgu buat garis putus-putus tu agak-agak di situ 18. Okay, jadi di sini nilai dia 18. Dia tidak berada pada kawasan Belorek. Tidak berada pada kawasan Belorek. Okey, jadi dapat kita simpulkan dekat sini perkara ini tidak mungkin akan berlaku lah. Okey, jadi adakah penumpang kanak-kanak boleh naik 18 orang? Jadi jawapan D adalah tidak. Tidak kerana bilangan maksimum kanak-kanak ialah 15 orang sahaja. Okey, ataupun kalau tak nak jawab macam ni, awak boleh juga cakap kanak-kanak seramai 18 orang tidak termasuk dalam rantau yang Belorek. Kenapa kalau kita kata 18 tu tak masuk dalam rantau Belorek, dia perkara tu macam tidak mungkin akan berlaku lah. Jadi perkara yang akan berlaku berada pada kawasan yang Belorek. Okey, jadi tamat sudah video bagi hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.